Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi peluang dan ruang kepada kita semua untuk sama-sama meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi taufik dan inayahnya untuk sama-sama kita terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata yang lain, sama-sama untuk kita tunduk patuh dengan segala arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam ini seperti mana biasa kita sambung orang kata tazkirah selepas pada waktu maghrib. Cuma yang lepas tu saya tak sempat nak hadir oleh kerana kebetulan anak masuk hospital, masuk ward 4 hari. 4 hari jugalah. Kerana sawang. Musim ni kan musim orang rumah. Dok. Cuaca yang sangat panas menyebabkan ramai di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit dan sebagainya. Dan saya pun sekeluarga. Mula saya dulu. Waktu habis kena orang lain. Yang kena paling teruk anak saya lah, hak nombor 4 tu. Kebetulan pula hak nombor 4 ni istimewa. Istimewa. Sawang atas katil selepas pada makan ubat. Makan ubat lepas ada setengah jam tu sawang. Kerana sawang ni biasa kok sawang main dengan air ya. Main sembuh air atas katil gitu je. Tak. Tapi oleh kerana dia ni pun hampir 3 tahun dah tak mari sawang. Tapi sawang baru ni tak jadi apa. Sembuh air atas katil tak jadi apa. Last sekali dukung buat masuk bilik air, buka pula kepala parit tu. Dia adalah sikit perubahan orang kata daripada badang dia jadi kejang, jadi melengkung. Maksudnya melengkung gitu. Kepala atas belakang, kaki kuat atas belakang. Nampak reda dah sikit, tapi kita berasa lagi, bila kita pegang tu dia rasa lagi kekejangan pada badang tu. Ambil kunci kereta, pergi hospital. Tapi tak pergi hospital. Patah balik. Dekat rumah MD tu, Jalan Kemaudin tu, patah semula. Rasa okey dah ni kot. Dah sekali rasa tak jadi rasa. Telefon doktor seorang tu, member, dia kata sebaiknya refer juga pada hospital. Pusing balik. Traffic light Batu Buruk dekat Ramli Burger tu. Pusing balik pergi hospital. Allah. Di situlah orang kata masuk emergency. Dalam keadaan ni hospital pun emergency dalam renovate tempat yang sepit dan sebagainya. Daripada pagi sehinggalah petang pukul 6.30 lebih kurang baru boleh masuk ward. Duduk main hospital itu. Lepas tu jakit dah sehingga 4 hari habis demam belaka. Ala kuliahnya alhamdulillah Allah masih beri orang kata nikmat. Nikmat orang kata nikmat sihat. Bila sakit kau
Ya masa ketang. Kadang-kadang kita tidak menghargai nikmat sihat yang Allah Taala bagi ni, menyebabkan bila kita sakit, bila barulah kita rasa nak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ala kulihannya, apa pun keadaan kita, kita mesti rasa syukur dan juga mesti ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ni kita nak sambung bacaan hadis, iaitu satu hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah mal iman, qala iza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min, qala ya Rasulullah famal ithmu, qala iza haka fi sadrika syai'un fada'hu. Yang bermaksud daripada Abu Umamah, katanya seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah iman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika amalan kebajikan kamu mengembirakanmu dan dosamu menggusarkanmu, maka kamu adalah orang yang benar-benar beriman. Dan dia bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, wahai Rasulullah, apakah dosa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika timbul dalam dirimu sesuatu keraguan, maka tinggalkanlah dia. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Hadis yang sangat pendek tapi berkenaan dengan iman dan juga berkenaan dengan dosa. Jadi dua perkara ini yang menjadi, orang kata, tidak lari dalam kehidupan kita seharian. Selaku umat manusia yang penuh dengan kelalaian, selaku manusia yang adanya hati budi perketi, dan tidak lari daripada sifat manusia ni, tak, ada yang baik hati dan ada yang jahat dan sebagainya. Dalam hadis ini, sahabat Nabi tanya kepada Nabi, apa itu iman? Iman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Iman kadang-kadang tinggi, kadang-kadangnya rendah. Pagi mungkin iman kita tinggi, tak, selepas subuh iman masih lagi dalam tahap, orang kata, berkuasa 100%. Tapi nak sampai ke maghrib ataupun mungkin nak sampai ke zuhur, asar tu, iman semakin berkurangan. Kerana apa? Kerana kita manusia ini sering terdedah dengan apa yang kita sebut sekeliling kita ni, banyak perkara-perkara yang kita perlu jaga. Sebab apa? Sebab hati manusia ni dia akan berdolak dalih. Tak, sebab itulah kita diajar salah satu doa supaya hati ni sentiasa Allah Ta'ala tetapkan, tidak mudah untuk berdolak dan berdalih. Jadi bila sahabat Nabi tanya kepada Nabi, apakah itu iman? Nabi terus menjawab bahawa jika amalan kebajikan yang kita buat itu mengembirakan kita, tak, bila kita buat baik kita rasa gembira. Bila kita buat baik, apa pun kebaikan yang kita buat, sekecil apa pun kebaikan yang kita buat, kita akan rasa gembira. Contoh, kita semayang. Kita mari semayang masjid ni, kita rasa gembira, kita rasa suka mari semayang. Itu tandanya iman kita dalam keadaan yang baik. Dan Nabi kata apa lagi? Dan dosamu menggusarkan. Buat baik rasa gembira, buat jahat kita rasa gelisah. Tak? Kalau kita buat baik kita rasa gembira, buat jahat rasa gelisah. Buat jahat setara mana, buatlah apa-apa pun, tak? Kadang-kadang rasa gelisah ni memang serba salah, rasa tak kena, tak? Salah ambil orang sikit, berasa dah, tak? Itu tanda iman. Nabi sebut, apa itu iman? Buat baik banyaklah,
Seperti mana kita sebut tadi, mari semayang di masjid, kita rasa bergembira, kita rasa suka mari masjid. Tak? Sebab apa? Lakoh ke masjid rasa sedap je kapek. Tak? Kapek baru ni. Tak? Bila masuk je masjid, kita buat amal ibadat ni kita rasa lain. Betul tak? Kalau kita semayang di rumah, kita tak rasa setenang kita semayang di masjid. Betul? Orang yang biasa, ia akan rasa. Dan di masjid kita ni, kalau kita pergi semayang masjid lain pun, kita akan rasa lain. Tak sama suasana kita semayang tempat kita ni, semayang kat lain. Sebab apa? Sebab rumah Allah ni, dia ada, orang kata keistimewaan, orang kata pahala yang sangat besar. Tak? Sebab ni rumah Allah. Rumah kita ni macam-macam ada. Tak? Rumah Allah mesti ada. Rumah kita TV, radio, komputer, handset, TikTok, macam-macam ada. Tapi masuk rumah Allah ni tak ada benda itu. Ada TV, tu pun tayang mengajar, tayang jadual kuliah. Tak macam di rumah kita, pukul 7 diramai. Tak? Boleh cek tepi rumah tepi masjid tak? Ada tak TV hok buka pukul 7 tengok drama? Dengar apa luar? Ya. Tak gambarnya bila kita semayang di masjid, kita buat kebaikan yang kita rasa gembira. Betul? Orang hok pergi Mekah contoh, di semayang di masjid Nabi, lain rasa. Tak? Memang rasa lain. Dia tidak setenang ataupun kalau semayang rumah, hak biasa kita semayang masjid, contoh 4 rakaat letak 10 minit 15 minit, tapi semayang rumah 4 rakaat ni seminit setengah je. Tak tenang. Sebab apa nak kejar ke benda tu banyak. Tak. Ni iman. Nabi sebut iman. Jika amalan yang kita buat tu, amalan kebajikan kita buat, kita rasa gembira, itu tanda iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tegur orang buat silap, kita tegur orang buat salah, kebaikan. Bila kita tegur tu, kita akan rasa gembira. Sebab apa? Sebab kita dah tegur orang yang buat salah. Kadang-kadang hak gini kita tu sikit nak malu, malah nak tegur. Tak, pulak je kena, susah. Dan jika amalan dosamu menggusarkan, kita buat benda yang tak betul lah. Tak. Orang curi, tengok dia curi, ada je tenang. Orang mari dia curi tabung surau, tabung masjid. Dia tengah curi tu, orang lalu lalang, ada je tenang. Elak je. Orang lalu, Assalamualaikum. Ada. Mesti dia gelisah. Ya. Sebab amalan yang dibuat tu adalah amalan yang tak betul. Yang dia tahu bila buat amalan ni adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebab itu kita sebut tadi, bila sahabat tanya iman, apa itu iman? Bila buat baik, kita rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita buat sesuatu yang jahat, kita akan rasa gelisah. Orang rumah suruh pergi beli daun pandang, kita salah beli bunga katang awak balik. Awak balik bunga katang rumah. Tak siapa rumah lagi depan pintu sudah dah aku terik ni. Aku sudah dah hari ni. Nak makan nasi lemak, tak jadi nasi lemak sebab bunga katang. Tak jadi kuah laksa padang. Kita perasaan kita dengan manusia pun, kalau kita rasa kita buat salah, kita rasa gelisah. Gitu. Tak. Orang rumah suruh beli daun pandang, nak buat nasi lemak. Balik-balik pasar, balik-balik bunga katang. Je lah. Dan memang ada masak nasi lemak itu. Silap-silap apa tak masak terus pagi. Tunggu tengah hari pula tak. Nak marah. Dan bila kita rasa demikian yang Nabi sebut ini, maka kamu adalah seorang yang benar-benar beriman. Ini Nabi kata. Tak. Bila kita buat sesuatu yang baik, buat sesuatu yang jahat, bila kita rasa baik itu ada nikmatnya, kita rasa gembira, buat jahat rasa gelisah, sebersalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tanda keimanan yang Nabi sebut. Tak. Mari semayang, buat baik, buat sedekah dan sebagainya, infak,
mana tolong manusia yang lain, tolong sahabat kita yang susah, apa pun segala kebaikan itu, kita rasa suka bila kita tolong orang. Sungguh. Kadang-kadang kita tak mampu tolong, tapi kita tengok orang tolong orang lain, kita rasa gembira. Betul tak? Saya sangat-sangat cemburu dengan sahabat-sahabat NGO macam Prihatin, GTNK. Dalam masa 3 hari boleh siap satu rumah. Tak? Kita rasa aku nak pergi juga. Tak? Pagi, petang, siang, malam duduk buat rumah orang, bantu orang susah. Ada tak di kalangan kita ni, bila tengok sahabat kita buat baik ni, kita rasa apa benda kerja macam orang gila. Tak? 3 hari buat rumah. Ada tak rasa gitu? Ada. Sebab kita rasa benda tu baik. Ni Nabi kata kalau kita buat baik, ni kita tengok orang baik itu, kita rasa gembira. 3 hari buat rumah. Tak? Tak kisahlah 40 orang, 50 orang buat, tapi nak kabarnya bila amal kebaikan ni, bila kita buat, kita akan rasa gembira. Kita boleh tolong sahabat kita hak susah, mungkin tak boleh makan tengah hari, tak pagi tengah hari tadi, tapi bila kita atur nasi sebukuh tu, kita rasa gembira. Kita rasa gembira. Sebab kita rasa bila kita buat baik ni, Allah Ta'ala akan nilai. Walaupun di sana kita tidak mengharap sesuatu pun pembalasan daripada orang yang kita buat baik tu. Tak. Apa yang kita harap daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan setelah Nabi menjawab, sahabat Nabi ni pun bertanya kepada Nabi lagi. Tak, wahai Rasulullah, apakah itu dosa? Tak, Nabi jawab, jika timbul dalam dirimu sesuatu keraguan, maka tinggal. Bila kita rasa nak buat sesuatu, kita rasa ragu, maka Nabi suruh kita tinggal. Kerana disitulah akan berlakunya perkara-perkara yang menyebabkan kita berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di sini disebut juga ciri-ciri istimewa yang ada pada orang yang benar-benar beriman, iaitu memiliki naluri yang sangat halus dan teliti, tak tala dia berasa senang hati dan sukacita dengan amalan ketaatan yang menghubungkannya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang benar-benar beriman, dia rasa dia dapat memiliki naluri yang sangat halus dan rapi ketika melaksanakan amal kebajikan. Tak? Bila orang senantiasa yang buat kebaikan, yang buat kebajikan ni, dia rasa senang hati dan sukacita dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berada pada akhir Syaban. Dalam 2-3 hari lagi kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Bulan yang mana yang penuh dengan kebaikan, bulan yang Allah Ta'ala janjikan dengan penuh kemuliaan kepada mereka yang betul-betul merebut ganjaran pahala yang Allah Ta'ala sediakan. Tak? Walaupun di sana kita pada bulan Rajab, Syaban, kita puasa, latih diri untuk berhadapan dengan bulan Ramadan yang akan tiba pada hari Khamis ni, tak? 23 hari bulan 1 Ramadan kita akan berpuasa. Banyak sahabat-sahabat kita yang dah mula 2 bulan untuk buat persiapan dengan puasa sunat dan sebagainya. Sebab kita rasa gembira nak hadir Ramadan Al-Mubarak. Seperti mana yang biasalah kita tengok ramai sahabat-sahabat kita yang mengambil peluang untuk berakad ke umrah pada bulan puasa ni. Sebab di sana orang kata nak puasa sana, sedap puasa di nun. Saya ni tidak diberi peluang lagi, tak ada rezeki lagi nak pergi. Tak, mungkin sahabat-sahabat ataupun yang berada di hadapan saya ni dah berpeluang. Tak, sambut Ramadan Al-Mubarak di Mumbi, Mekah dan Madinah. Suka. Sebab perbezaan dia sangat ketara. Kalau di sebelah Arab ni, nak mari Ramadan tu memang kita rasa sangat-sangat rasa. Tepat-tepat sangat bercahaya menyambut kedatangan Ramadan Al-Mubarak. Sebab mereka ni lebih merasai. Dan jiwa dia ni lebih dekat. Orang Arab baca Quran boleh nangis. Tak, baca hadis boleh nangis. Macam kita bacalah
Baca sekadar baca. Kalau tak baca maksud tak tahu apa. Sebab jelas bahasa dia. Dia boleh rasa apa yang Allah Ta'ala sebut. Kalau di sana kok dengan apa ni, kalau Cina tu kan talung tu kan, tak talung orang merah tu, tapi sebelah negara Arab ni nak sambut Ramadan dengan cahaya-cahaya lampu ni, dia buat macam-macam untuk sambut Ramadan. Meriahnya sebelah Arab ni. Kita meriah juga, meriah dengan lagu raya dah. Tak. Jual kuih raya macam-macam lah. Tak. Tepuh baju raya, siap lah ke dah. Sedondong. Color apa masing-masing. Tak. Ada color biru, color hijau, color kuning, macam-macam color dah siap tepuh. Bukan sepasang, 4 pasang. Tak. Siap lah ke dah. Ini suasana yang ada, orang kata sedikit perbezaan yang ada di antara kita dengan orang Arab. Tapi kita nak kabarnya bahawa bila kita rasa amalan yang kita nak buat dan apa yang kita buat ni adalah amalan yang baik, kita akan rasa tenang dan suka. Sebab kita dapat mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya buat baik ini sangat mudah. Cuma perlu pada pengorbanan. Mudah je buat baik, tapi perlu kepada mujahadah. Perlu kepada kesungguhan. Tak, buat baik sangat-sangat mudah. Nak keluar rumah pakai baju tutup aurat, beres, selesai. Lepas tu duduk dalam rumah pun pegang handset ke apa, buat benda baik. Jangan tengok benda-benda tak comel. Simple je. Tak. Tapi buat baik mudah, buat jahat tu lagi mudah. Buat baik mudah, buat jahat lagi mudah. Keluar rumah tak payah pakai apa-apa. Tak. Tak payah pakai tudung, tak payah tutup aurat, susah. Lagi mudah. Tak, baru-baru ni alhamdulillah kita tengok pendekatan apa yang dibawa oleh kerajaan negeri untuk mengadakan satu peraturan ataupun kita sebut enakmen berkenaan dengan tutup aurat. Alhamdulillah kita tengok tak, ini satu benda yang kita perlu sokong ataupun kita perlu sambut dengan sangat baik. Sebab tutup aurat tak, kalau kita tengok pun ya, tutup aurat memang perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni supaya menutup aurat. Tak. Kalau ada pun orang Islam yang tak suka, itu boleh tengoklah di mana tahap keimanan kita dengan perkara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada di sana orang yang tak puas hati. Dia kata sebab apa kau nak sekat kebebasan untuk berpakaian? Baju dia ikut dia nak pakai. Tak. Allah, kalau boleh jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala gitu, mu jawablah. Tak. Daripada baju sekeping-sekeping nak suruh pakai baju comel. Tak, dia tak boleh ikut. Dan pula tak boleh ikut satu hal. Marah pula buat peraturan gitu. Tak. Kalau kita tengok di Aceh, di Brunei, sudah lama peraturan-peraturan ini diperkenalkan. Supaya apa? Supaya mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat orang tutup aurat yang dapat pahala, tapi negeri-negara yang mengamalkan perkara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini juga mendapat keberkatan. Hidup dalam keadaan yang ada kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seorang mukmin akan merasai lapangnya hati dengan kebaikan, tenang dan cenderung kepadanya. Dan sebaliknya dia pula akan terasa ragu-ragu, bimbang dan takut untuk melakukan dosa. Hadis ini nak menghuraikan kepada kita perkara tersebut dengan jelas dan juga terang. Seterusnya disebut juga naluri kejiwaan, terasuh dengan tazkiyah, pembersihan rohani, dan tidak terbiasa dengan kotoran hati. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut hal ini secara jelas dalam Al-Quran.
Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang bermaksud demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara-perkara ini kita perlu mengambil maklum bahawa dalam keadaan kita nak melaksanakan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di sana adanya halangan-halangan yang akan sentiasa ada. Walaupun di sana kita sebut buat baik adalah perkara yang sangat yang mudah, tapi setiap perkara yang baik dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini akan ada pada sudut pandang susah dia. Banyak halangan, tapi betullah yang kita sebut tadi, nak buat baik ni perlu ada kesungguhan, perlunya ada mujahadah. Tak Ramadan mari ni, tak nak mari ni Ramadan, hari Khamis ni 1 Ramadan, walaupun ramai manusia yang sambut dengan penuh gembiranya, sebab memahami apa yang ada dalam Ramadan ni, tapi di sana ada juga ramai lagi yang merasa susah bila marinya Ramadan Al-Mubarak. Sebab apa? Sebab sebelum Ramadan ni mereka telah terbiasa dengan perkara-perkara yang tak baik. Sebab dah biasa. Kita tengoklah bagaimana mereka yang mencari peluang. Biasa bulan puasa ni banyaklah hak kedai geng plastik hitam dan sebagainya, hak puasa. Dan ambil kesempatan ambil kesempatan ni, ramai pada bulan puasa ni yang boleh penyakit gastrik. Sebab apa? Sebab makan dah ikut time. Bulan puasa 2 kali je makan sehari, sekali sahur, sekali buka puasa. Lambat makan gastrik. Tu kadang-kadang orang kita pandai kok, gastrik. Dan bulan puasa ni juga ada satu amalan yang berlaku, yang sentiasa berlaku kepada kita orang Islam dan orang Melayu, adalah pembaziran. Ni amalan hak tak comel. Bazar banyak tahun ni. Oleh kerana zaman musim Covid, banyak bazar tak boleh buka. Bila bazar dah dibuka ni, ramailah orang ambil peluang untuk berniaga. Tak salah berniaga, dan ramailah orang ambil peluang juga untuk membeli jual dah berbuka puasa. Tak salah juga, tapi yang menjadi salah membazir. Pergi bazar daripada ujung ni ke ujung pintu nak keluar tu, setiap kedai beli sampai rumah boleh air sirak setegak, alhamdulillah kenyang. Gitulah bulan puasa. Tak kata orang lain, saya kadang-kadang padang air setegak kenyang dah. Tak, sebelum buka tu tengok kuih ni, sedap. Tak, tengok kuih ni Tok Haji Sekebang, sedap. Tengok asam gupal, sedap. Tak. Tapi kok boleh air segelas, beres. Makan tak makan lepas ni pula moreh. Tak, waktu berasa nak makan pula. Sungguh nasi pun setengah sikit lah. Sebab kalau makan banyak habis terawih. Tapi kita learning terawih surah masjid banyakkan buat lapar. Buat lapar je. Dulu kadang-kadang surah buat 20. Tak. Kalau kampung saya dulu arwah Haji Usuk imam. Tak. Kalau dia imam memang 20 lah. Tapi dia tak bacalah ayat-ayat panjang. Tak, baca muqaddar lah. Dengan surah yang kita biasa dengar, duk ulang, tapi ramai. Tak. Penyakit orang kita gitu kok. Kalau baca panjang tu, dia pilih lah. Tak, pilih masjid, pilih surah.
Hak berasa dia kenang pendek sikit dia pergi. Padahal lapang dah. Tak. Masjid Gong panggil tu Imam Tafiz. Oh, sini je. Imam lokal. Tak. Bukan lokal dak gok, imam lokal sini. Tak. Tapi sedap, alhamdulillah. Kalau macam saya, imam baca panjang tak apa. Tapi jangan stakok. Saya rasa sama je orang lain. Kalau stakok kita rasa lalu gelisah rasa. Kemudian sebab dia mari maksudnya orang yang hafiz ni dia biasa ulang. Sebab tu kadang-kadang dia ni masjid dia sedia Quran besar depan. Tak, supaya imam baca pun dalam keadaan tenang, makmum pun tenang. Tak, makmum tenang. Kalau makmum gelisah, tu imam paling belakang tak ada orang. Tak. Ni kejadian-kejadian yang ada pada masyarakat kita. Tapi saya pesan sungguh bulan puasa ni belilah setakat yang kita rasa nak makan. Tak. Janganlah bazir. Sebab pitih payah lah ni. Pitih payah. Masuk payah ni duit kita jatuh dengan kita nak cari rezeki tu sangat payah. Sebab apa? Dengan barangnya. Tak. Kita dok tanya orang jual tapi harga tak boleh dah. Macam dulu saya masa PKP saya tolong promosi peyek adik kepada Abang Ipoh. Alhamdulillah lah. Tak. Ada rezeki cari kat tu. Tapi baru ni bila nak masuk puasa ni, nak raya ni, tanya, buat tak peyek tahun ni? Tak buat ah. Sebab barang. Tak. Peyek dia ni alhamdulillah kita buka jaringan siapa ke Lumpur, siapa ke Singapura kan ambil, tapi oleh kerana dia jaga kualiti, dia buat adunan sekilo. Sangat payah sikit. Kalau buat 2 kilo jadi kualiti tak jadi. Dia kena buat sekilo juga. Jadi apa yang kita sebut tadi tak berkenaan dengan iman. Bulan puasa ni boleh tengoklah. Tak. Yang pertama tadi saya pesan kau boleh beli hak kita nak makan sahaja. Jangan beli banyak. Jangan kita duduk dengan bini kita duduk 2 orang je. Beli macam nak makan 10 orang. Kalau beli tu niat nak bawa pergi surau masjid untuk moreh, tak apa belilah. Tak. Beli tak ada masalah. Tapi kalau kita nak makan sikit, berasa terliur sungguh. Tak. Pergi bazar tu tengok asal gupa dengan nakanya. Neleh dah liur, belilah seplastik tu pun. Pak ada 3 hotel dalam tu, beli sikit. Nak rasa. Tak. Tapi itulah maksudnya jagalah amalan kita pada bulan puasa ni, sebab inilah yang menunjukkan kepada kita di mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga sungguh-sungguh. Orang puangnya, orang lelakinya, dah kadang-kadang bukan kita nak beli ustaz. Orang rumah besar sebelum balik kerja tu WhatsApp dah masuk Okey, pertama puluk lepa, 2 tupak orang, 3 popiah basah, 4 mortabak ada belaka. Mortabak pula 2 belaka double belaka. Mortabak daging 2, mortabak ayam 2. Bajet nak makan buka puasa lagi. Dak. Boleh air segelas je sungguh pun. Tak. Dah pergi masjid moreh ada pula. Bukan hak kita bawa, hak lain sponsor. Dah kalau moreh ada dah di masjid, hak rumah tu nak bagi siapa pula? Nak makan nyahu? Tak dah. Nyahu bahan nasi tak. Tak. Jadi kita tengoklah apa yang kita nak makan tu kita belilah. Tak, sebab bazir satu amalan yang sangat tidak comel pada sudut pandang Islam. Tak, bazir sebab kita juga perlu menghayati dalam keadaan ramai lagi mereka yang di luar sana yang sangat susah. Tak. Macam Turki, gempa bumi ni ramai mana hak meninggal, lebih kurang 40,000 lebih yang meninggal, yang tidak ada kediaman dan sebagainya, yang tidak ada makanan yang mencukupi, dan banyaklah kekurangan mereka yang ada di luar sana. Untuk sama-sama kita tengok dan kita bermuhasabah supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang boleh orang kata kalau dia tengok kita tu dia rasa sedih. Tak. Kalau lah stesen TV je mari kat bazar kita, tak, buat rakaman, buat secara langsung. Bazar kalau patah tebu ada 2 tapak bazar tahun ni. Sebelah depan KFC lepas tu sebelah dekat orang jual dekat roda 3 tu ada 2 tempat.
Situ pun tak tahu berapa ratus gerai, tak tahu lah. Tak, ni pun promosi ikan bakar lah, apa macam-macam dah ni. Tak. Air pun beratus-ratus balang lah ada. Biasa bazar. Tapi kita kena tengok di mana tepat ataupun apa yang kita nak pakai sahaja. Dan di sana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, jalan kebaikan untuk dijalaninya dan jalan kejahatan untuk dijauhinya. Allah Taala sebut kepada kita dua jalan, satu jalan yang baik, satu lagi jalan yang perlu kita jauhi, jalan yang tak baik. Kedatangan Ramadan ini kita rebut sungguh-sungguh, sebab di sana banyaknya kemuliaan yang Allah Ta'ala sediakan. Dan rata-rata kita maklum, bila masuknya Ramadan, syaitan-syaitan ni diikat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada hak nak hasut kita, melainkan nafsu kita sendiri. Hak tu syaitan hak benarnya. Boleh cek. Mungkin kita buat jahat sebelum Ramadan ni, sebab kata, oh syaitan hasut aku buat jahat. Bulan puasa ni kalau buat jahat kau, tu syaitan. Bukan orang lain tau. Sebab kita tahu dah. Jadi kita kena ambil peranan dalam diri kita ni supaya sentiasa memilih jalan kebenaran. Dan sikap manusia, kita ni manusia yang orang kata lupa, memang akan ada tergelincir ni biasa. Tapi kita tergelincir, kita kena sedar dan kita berpatah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam kehidupan kita ni, kita perlu kepada masyarakat sekeliling. Tak boleh duduk seorang. Tak boleh duduk seorang. Duduk seorang kita lara. Duduk ramai-ramai kita akan malu nak buat kejahatan. Dan kalau kita buat kejahatan, orang boleh tegur kita. Tak. Begitu juga kadang-kadang orang muda ni main ke apa, pakai seluar pendek. Kalau dia mari kat kita tu, kadang-kadang dia malu kok, mula-mula bila kita pergi dia pakai seluar pendek, tak? Dia nusuk kok. Tak? Lama-lama dia akan berubah. Sebab tu kadang-kadang dakwah ni bukan kata sebut buat selalu, tak? Zaman Nabi pun bagaimana Nabi dakwah. Tak? Nak boleh kerja di Somel tu berapa puluh tahun. Takkan kita ni orang kata manusia hak banyak benda tak molek dah ni. Tak? Sekali sebut boleh berubah, tak? Tapi perlu kepada masa yang sangat panjang untuk kita mendapat sesuatu hasil yang baik. Di samping itu Nabi juga pernah menyebut hal ini dalam beberapa hadisnya lain, seperti satu hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari yang bermaksud, sesungguhnya seorang mukmin memandang dosanya seolah-olah dia berada di bawah bukit yang dibimbangi akan jatuh menimpanya, dan sesungguhnya seorang yang fajir, jahat pula memandang dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian cukup sekadar dia usir dengan cara seperti ini, iaitu dengan menggerakkan tangannya sahaja. Ini Nabi sebut kepada kita, orang yang memandang orang mukmin yang pandang dosanya seolah-olah berada di bukit yang dibimbangi untuk jatuh. Orang yang dah biasa dengan dosa, Nabi umpamakan seolah-olah seperti lalat duduk di hidung, tepi gitu je lari. Maksudnya tidak mengambil berat akan dosa yang telah dilaksanakan ataupun dosa yang dia buat. Ambil endah orang kata. Tak apa lah. Esok-esok aku taubat lah. Tak. Buat baik tak memikir gitu. Buat jahat ni kadang-kadang kita rasa tak apa lah. Hari ni je buat, esok dah buat dah. Tak. Kita bila rasa buat jahat ni, kita rasa ada peluang semua nak taubat. Betul. Selagi Allah Ta'ala tak ambil nyawa kita, kita masih berpeluang untuk taubat. Tapi tengah-tengah kita kata, tak apa esok aku taubat, Allah Ta'ala tarik nyawa kita, tak sempat kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Azan dah? Tak je. Azan dah?
Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kedatangan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini, sama-samalah kita mengambil kesempatan yang sebaik mungkin untuk sama-sama kita mengejar apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, untuk sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dunia hari ini, dunia semakin hampir kepada penghujungnya. Dalam keadaan banyak ujian-ujian ataupun peristiwa-peristiwa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa-peristiwa yang membinasakan dunia, yang membinasakan bumi, yang nak menyedarkan kepada manusia bahawa kita telah berada pada penghujung kehidupan. Jadi kita ambillah peluang yang bersungguh-sungguh dengan peluang yang ada, yang Allah Taala mari sebulan je. Dalam tempoh 12 bulan yang ada, Allah Taala hadirkan 1 bulan kepada kita, bulan puasa, bulan Ramadan Al-Mubarak ini, untuk sama-sama kita sucikan jiwa kita, kita sucikan diri kita, dan kita tambah kebaikan yang ada pada Ramadan Al-Mubarak ni. Tak kiralah zaman muda kita, kita banyak buat kesilapan, kita banyak buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, zaman lampau tu kita tinggal belakang, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab permulaannya adalah sesuatu penyelesaian, tapi di perakhirannya itulah yang kita nak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah muslimin muslimat, kita doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Taala sempatkan kita dengan Ramadan seperti mana yang kita sentiasa doa pada 2 bulan yang lalu. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, ya Tuhanku, sampaikan kami kepada Ramadan, kerana di sana banyaknya peluang kemuliaan yang Allah Ta'ala sediakan. Dan kita juga mudah-mudahan bulan puasa ini memberi kekuatan kepada umat Islam keseluruhannya. Sebab kebiasaannya masuknya Ramadan, kita akan mendengar peristiwa berdarah Palestin. Ini biasa kita dengar malam raya ke sehari 2 hari nak raya, kita akan dengar semua. Setiap tahun peristiwa berdarah di Palestin. Jadi kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan di penghujung kehidupan ini Allah Ta'ala mengangkat kemuliaan, Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada umat Islam untuk berhadapan dengan mereka-mereka yang nak menjatuhkan umat Islam, yang nak membunuh umat Islam. Mudah-mudahan kita juga sebahagian daripada mereka yang sentiasa nak melihat Islam itu berada pada tempatnya, insya-Allah. Jadi di akhir ni saya nak umumlah satu Ihya Ramadan Maha Tahfiz Aqsa. Ni ada pihak masjid sediakan tabung di depan tu, di belakang tu. Insya-Allah mudah-mudahan kita juga dapat memberi sedikit sumbangan kewangan ataupun kebajikan kepada pihak Maha Tahfiz Aqsa ni untuk program Ihya Ramadan. Walaupun di masjid kita pun ada program Ihya Ramadan ni, untuk mereka buat banyaklah program-program yang tu, nuzul Quran, tahlil, sumbangan kepada waris atau khatam Quran, banyaklah program-program dan pengurusan mereka di sana. Mudah-mudahan dengan sedikit sumbangan kita ni memberi kemudahan kepada mereka dan juga pihak sana lah untuk meneruskan program-program Ihya Ramadan di sana, insya-Allah. Dan mudah-mudahan juga kita juga diberkati oleh Allah SWT. Dan saya rasa saya juga minta maaf lah, orang kata malang ngelah ni malang ngelah sebelum kita masuk Ramadan ni. InsyaAllah sama-sama kita cari pahala yang sebaiknya di sisi Allah SWT, insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar sajalah pada malam ini, dan sekali lagi saya mohon kemaafan di atas segala kekurangan yang berlaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.